استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Hormati Tuan Pengerusi Madrasah Al-Falah, para imam, para bilal, dan guru, para alim ulama, para asatizah, pelitan kuasa serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Semuanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya kita dapat lagi bersama-sama dalam rumah Allah ini. Allah masih lagi dapat memberikan kita kesihatan, masih lagi memberikan kita keimanan untuk tetap berada di dalam majlis-majlis ilmu sebegini. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ini dapat memberi manfaat pada kita semua, supaya mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah sampai pada muka surat yang ke-30. Kitab Bidayatul Hidayah, surat 30, bincangkan tentang adab-adab berwudu. Sebelum daripada ini kita telah pun membincangkan tentang adab-adab bangun dari tidur dan adab-adab masuk ke dalam tandas. InsyaAllah malam ni kita nak tengok bagaimana adab berwudu. Semua orang boleh wudu, tapi yang bagaimana? Yang ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia membincangkan, dituliskan bagaimana adab yang patut kita lakukan. Adalah dia beritahu beberapa perkara yang mesti dilakukan. Sebelum tu kita tengok Allah menyebutkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-6 ini mengenai wudu, rukun wudu. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, bila kamu nak bangun mendirikan salat, maka basuh muka kamu. Faghsilu wujuhakum. Ini kita dia rukun yang Allah sebut dalam Quran. Faghsilu wujuhakum makna basuh wajah kamu. Kita akan lihat nanti wajah daripada paras mana ke baras mana. Kemudian Allah sebut wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kamu sehingga siku. Dua. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, dan sapu kepala kamu. Ada beza faghsilu dengan wamsahu. Kita akan tengok beza dia. Faghsilu basuh, wamsahu sapu. Jadi bila nak sapu kepala, tak payah pergi ambil air satu gayung, pergi jigus kepala. Lain. Itu tak jadi macam sapu, itu jadi mandi nanti.
Jadi bila kata sapu, ambil air saja pada tangan, kemudian sapu je, tak perlu banyak pun air. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian basuh semula kaki sehingga mata kaki ni buku lali lah, sehingga buku lali 4. Jadi Allah sebutkan dalam Quran wuduk rukunnya ada 6. Mana lagi 2 Ustaz? 2 ada dalam hadis Nabi. Apa lagi 2? Niat dan tertib sahaja. Jadi yang pertama ni niat lah. Niat sama dengan muka sekali jalan. Kemudian rukun yang ketiga, tangan sampai ke siku. Yang keempat, kepala. Yang kelima, kaki. Yang keenam, tertib. Mesti tertib. Tak boleh kaki dulu baru muka. Lain jadi nanti. Dia mesti tertib, mengikut apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Baik, itu yang Allah sebut dalam Quran. Kita nak tengok apa yang Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Baik, sunat-sunat pun sekali disebutkan. Apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, apabila engkau selesai daripada istinja, maka janganlah engkau meninggalkan bersiwak, kerana bersiwak itu, kata Nabi SAW, madkharatul lil fam wa mardatul lirabbi wa maskhatatul lisyaitan. Mana Nabi sebutkan bersiwak itu menyucikan mulut dan menyebabkan keredaan Tuhan dan membencikan bagi syaitan. Mana ni yang Nabi sebutkan sunat? Mana sebelum kita nak solat ataupun sebelum kita nak berwuduk, maka sunat untuk kita bersiwak. Dia ada beberapa keadaan yang menyebabkan kita perlu bersiwak. Dalam kitab Safinatul Najah, karangan Syekh Salim As-Sumair, ada 3 keadaan yang sunat kita bersiwak. Yang pertamanya, apabila mulut berbau kerana diam yang lama. Kita diam, tak cakap lama sungguh, kan? Mana dalam 5 jam diam, tak buka mulut. Tu buka-buka bau dah mulut, pasal diam terlalu lama. Maka di situ kita perlu siwak. Pasal kita nak bercakap dengan orang pun tak selesa kalau bau mulut kita. Yang kedua, apabila bangun daripada tidur, ni memang mesti buat lah, orang semua buat. Jarang-jarang sekali orang terlupa. Ada yang terlupa juga. Dulu adalah masa zaman saya sekolah dulu, ada kawan dia kecil dulu lah, dia terlupa. Kau tak gosok ni Mat? Aku terlupa gosok dah hari ni, kata dia. Boleh terlupa. Nak ceritanya, kebanyakan orang takkan lupa. Pasal memang tiap-tiap pagi akan ada mulut yang tak selesa situ. Jadi dia akan bersihkan mulut dia. Dan yang ketiga, kata Syekh Salim As-Sumair, ketika mana hendak solat, sunat kita bersiwak. Sebab Nabi sebutkan apa? Apabila bersiwak, banyak kelebihan dia. Bersiwak itu menyucikan mulut dan menyebabkan keredaan Tuhan. Allah redha pada orang yang bersiwak. Ni pasal apa? Dia bersih. Islam kan bersih. Jadi kalau kita tak bersihkan mulut kita, maka akan menyebabkan syaitan suka. Sebab disebutkan apa? Nabi sebutkan keredaan Tuhan dan membencikan bagi syaitan. Syaitan dia tak suka orang bersih ni. Dia suka orang yang kotor, busuk-busuk dia suka. Pasal dia tak melambangkan Islam. Islam lambang dia ialah bersih. Jadi yang disebutkan itu. Dan di antara lagi kelebihan siwak yang Nabi sebutkan, salatul siwak afdalu min 70 salata bila siwak. Mana sembahyang, sekali sembahyang dengan bersiwak adalah afdal daripada 70 kali sembahyang dengan tidak bersiwak. Nampak tu? Banyak tu kelebihan. Sekali sembahyang dengan bersiwak afdal. Afdalnya daripada 70 kali sembahyang tanpa bersiwak. Maknanya nak ceritakan bahawa kelebihannya tinggi orang bersiwak ni. Siwak ni yang paling baik pakai kayu tu. Ni. Kayu dia panggil kayu arak. Bukan arak, minum arak tu.
Arak dalam arak tu khamar dalam bahasa Arab, tapi yang ini kayu arak daripada jadi kayu arak. Jadi macam-macam pesen lah sekarang tengok. Ada yang warna hitam dibubuh dengan macam-macam perisa pun ada tengok. Ini yang paling terbaik inilah. Ustaz kalau tak selesa guna ni nak pakai Colgate boleh? Boleh kan, tapi susah nak bawa ke masjid semua. Beruk gigi boleh, beruk gigi. Dia letak beruk gigi situ. Boleh, tapi dengan syarat dia kena letak ubat dia sekali. Tapi kalau dia gosok dengan berus sahaja, dia tak jadi. Dia tak jadilah. Dia bersihkan sajalah, tak dapatlah kelebihan siwak tu. Pasal dia mesti bersih dan dia ada eloknya, afdalnya guna ni lah, guna kayu sogi. Cara dia senang, mudah je. Banyak kelebihan di situ. Banyaklah pendapat-pendapat ulama. Ada lagi kelebihan-kelebihan yang ada pada kayu sogi. Banyak sangat kelebihan. Nanti kita boleh cek lah apa kelebihan-kelebihan dia. Tapi yang paling baik yang ini. Banyak-banyak. Sekarang siap dah ada penutup pula. Dulu tak ada penutup. Kalau tak ada penutup, dia letak di situ. Kadang dia letak je depan tempat sujud dia. Dekat sini terjatuh time sujud, pergi ke orang sebelah. Orang sebelah nak sujud pun malu dah. Dia kata, pasal apa ada sugi orang tu? Kalau sugi dia tak apa, sugi orang. Jadi bila dah ada penutup, jatuh pun tak ada apa. Boleh sangkut je dekat celah poket gitu. Itu lagi senang, selamat. Bolehlah ikut mana yang selesa. Tapi kelebihan sangat banyak. Ini kita cuba kejar kelebihan-kelebihan. Dan Nabi sebutkan lagi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa 'ala ummati la umartahum bis-siwak fi kulli salah." Sekiranya tidak memberatkan kepada umatku, aku akan perintahkan umatku bersiwak setiap kali nak solat. Dalam hadis atau riwayat lain fi kulli wudu. Setiap kali nak berwudu. Duduk boleh. Setiap kali nak berwudu, siwak. Setiap kali nak solat, siwak pun boleh, tak masalah. Tapi Nabi kata, dia kalaulah tak memberatkan umatku, maka dia nak perintahkan. Maka sangat-sangatlah dituntutlah. Kalau kata ulama begini, bahasa yang digunakan tak wajib pun, tapi memandangkan Nabi sebut begitu, kalaulah tak memberatkan umatku, aku naklah suruh umatku setiap kali solat, siwak. Nampak tu sungguh nak tu, sungguh nak suruh. Tapi dia, kalau sungguh-sungguh suruh, nanti takut jadi wajib. Seorang semua beli, orang semua cari benda tu. Tapi disebabkan dia sunat dia, banyak kelebihan di situ. Dan sabda bagi dia lagi, umirtu bisiwak hatta khasyitu ay yuktuba alayya. Aku selalu diperintahkan bersiwak. Jadi Allah selalu memerintahkan aku bersiwak, bersihkan mulut ni, sehingga aku bimbang siwak itu akan diwajibkan ke atas. Ni kelebihan antara kelebihan bersiwak, bersihkan mulut kita, jaga mulut kita. Pasal kita bila nak menghadap Allah mesti nak bersih, bukan saja mulut, apa pun sajalah. Nak pula subuh ni kadang-kadang ada orang dia tak usuk gigi tu, ambil sembahyang terus. Cuba pergi KLCC gitu, kan, mana tak mandinya, tak gosok giginya, terus pergi KLCC, pergi singgah kedai, beli makanan, lari orang. Pasal dah lah busuk mulut dia, mandi pun tidak, ambil wuduk ke jalan, pergi KLCC. Itu pergi KLCC, ini menghadap Allah. Makna nak ceritakan bahawa menghadap Allah tu lagi tinggilah kita punya persembahan tu. Bukan persembahan lah, maknanya kita punya kira persembahan juga lah tu. Nak ceritakan bahawa kita nak sembahkan Allah, mesti nak cantik, pakaiannya, wangi-wangiannya, kan, mesti cantik, wangi-wangi. Tentu para sahabat dulu bila nak menghadap Allah, dia ada baju khas dia, baju khas untuk sembahyang. Kita pun tahu zaman Rasulullah, zaman sahabat, dia baju tak banyak. Dia ada baju jelai baju je. Tapi bila untuk solat, dia ada khas baju untuk sembahyang. Nak cerita bahawa dia punya persembahan nak tunjuk ke Allah, punyalah betul-betul nak menghadap Allah. Ini yang paling terbaik. Kalau sembahyang subuh tu, bangun-bangun celik dan ambil sembahyang Allahu Akbar, mata tutup lagi, dan sembahyang tu tidur jatuh. Jadi dia macam tak bersungguh menghadap Allah. Dia mesti semua kena cantik. Sebab ni untuk ni kelebihan
bersiwak. Kemudian kita nak masuk dah sunat-sunat dalam berwuduk. Kata Imam Al-Ghazali, kemudian hendaklah engkau duduk menghadap kiblat di atas tempat yang sedikit tinggi, supaya engkau tidak terkena percikan air. Sunat untuk kita duduk di atas tinggi sikit, sebab bila air itu jatuh tak kena pada kita. Tapi kalau macam di rumah, kalau macam di surau, macam tu je ada, tak apalah, kita duduk diri je lah situ. Tak perlulah kita ambil kursi, bangku, buka paip tu, diri atas bangku tu, kan satu hal pula. Jadi di situ ini sunat saja, pasal jangan bagi percik. Kemudian olehmu, dan bacalah olehmu akan doa. Apa doa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada gangguan syaitan, dan aku berlindung denganmu daripada kehadiran mereka di sisi. Maknanya sebelum kita nak mula daripada berwuduk, kita mohon pada Allah. Basmalah dulu kita mulakan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan Bismillah dulu. Apa saja yang kita lakukan, kita sebutlah dulu. Apa saja yang kita buat ibadat, mulakanlah dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja. Sebab kalau kita tak baca, rugilah. Kullu amalin lam yubda' bi basmalati fahuwa ajz. Apa saja yang kita lakukan tanpa ada basmalah, maka dia terputus, tak ada berkat. Rugilah. Jadi di sini pun sama, diletakkan, Imam Al-Ghazali letakkan supaya sebelum nak mulakan berwuduk, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diminta perlindungan daripada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada gangguan syaitan. Syaitan ni kalau dia nampak kita nak buat ibadat, dia akan kacau. Nak pula berwuduk, nak pula sembahyang, memang dia akan kacau lah. Kacau supaya kita rosak ibadat kita. Niat kita tu dirosakkan. Jadi bila nak ambil air sembahyang tu, sahaja aku ambil wuduk, tukar pula. Sahaja aku hadas mandi wajib kerana Allah Ta'ala, tukar pula. Dia akan kacau. Kita dah sampai kaki dah masuk, tadi rasa macam niat mandi wajib, semula balik. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang was-was dalam perbuatan dia, ibadat dia, pasal ni kerja syaitan. Kerja syaitan dia memang mewas-waskan orang. Dalam sembahyang pun kadang kita tengok orang sembahyang duk baca-baca, tengok tadi aku dah rakaat berapa tadi? Dua ke tiga. Tapi Nabi sebut kalau kita was-was dua ke tiga, ambil yang sedikit, dua. Kalau kita tak payah lah, tiga je lah, itu kita malas. Tapi kalau was-was dua ke tiga, ambil dua. Yakin betul, yakin, supaya yang tadi tu dah belum. Walaupun betul kita dah tiga dah, tapi kita rasa ni dua. Dia lupa, was-was, diganggu syaitan. Jadi ambil dua, tak apa, bangun, bangkit yang keempat. Tapi kena sujud sawi lah, lupa, pasal lupa. Jadi ini gangguan-gangguan syaitan dalam ibadat. Mesti ada. Bohong kalau dia tak ada. Kalau sembahyang jemaah pun dia datang kacau. Kalau sembahyang seorang, lagi teruk dia kacau. Kita tak nampak je, kalau nampak tak ada sembahyang kita. Pasal seorang lagi seronok lah dia kacau. Cocok sini, dia cocok bawah, cocok semua, cocok. Kita pun jadi tak khusyuk lah. Tak khusyuknya, tergerak sana, tergerak sini. Sedangkan orang sembahyang jemaah pun diganggu. Dia bentar lagi orang sembahyang solat. Ni memang kerja dia. Apa saja kita buat, dia akan datang. Kemudian dia minta lindung lagi pada Allah, berlindung denganmu daripada kehadiran mereka di situ. Hadir pun jangan. Makna betul-betul minta lindung pada Allah supaya janganlah syaitan ni kacau aku. Takut-takut silap nanti. Bila silap niat, habis lah. Niat kita rosak, maka tak sah lah apa yang kita buat. Tu yang kita jaga betul. Tentu kita kena fokus apa yang kita buat. Bila fokus, maka dia tahu dah dia buat apa.
Satu, bila kita sembahyang, sebab apa Imam Syafi'i disunatkan untuk kita talafuz niat, lafaz niat dulu sebelum kita angkat takbir. Kan? Sebelum kita angkat takbir Allahu Akbar tu kita sunat lafaz. Sahajaku usolli fardhu maghribi, sahajaku solat fardhu maghrib 3 rakaat, Allah Taala sunat kita sebut. Pasal kita nak fokus pada sembahyang. Kalau tiba-tiba kita masuk langkah-langkah Allahu Akbar tu yang panjang tu, dia tengah fikir sembahyang apa ni? Allah, maghrib ke, isyak ke, subuh, Allahu Akbar, dia baru fikir. Tapi bila dia sunat lafaz dulu, dia dah tahu dah dia nak sembahyang apa ni. Di imam ke, di makmum ke, dia tahu dah. Jadi ini yang kita perlu, sunat lafaz. Tak ada masalah pun, boleh. Mana kita sunat tu untuk kita fokus apa yang kita buat. Baik, habis. Mana bismillah bermula, habis. Kita nak masuk dalam bab cuci tangan. Kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali sebelum engkau memasukkannya ke dalam bejana bekas. Maknanya basuh kedua tanganmu 3 kali. Kan sebelum kita berwuduk, kita basuh tangan dulu. Basuh tangan 3 kali. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Jangan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Boleh, sah juga, tapi tak apa cantik lah, macam berkawat pula. Tapi bila kanan, dia habiskan kanan, setelah tu habis kiri pula. Oh, nampak? Okey, nampak? Okey lah dalam berwuduk. Cara untuk nak satu, jangan selang-seli. Dia tak apa, nampak gaya berwuduk. Dan baca olehmu doa, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, aku meminta akan Engkau akan tuah dan berkat, dan aku berlindung denganmu daripada sial dan kebinasaan. Ini doa. Baik, doa setiap kali berwudu. Kata Imam Nawawi, doa-doa yang dibaca ketika membasuh anggota wudu ini telah menyebutkan akan dia oleh Imam Ar-Rafa'i, dan menurut pendapat Imam Nawawi tidak ada nas yang menyebutkannya. Kata Imam Nawawi, tidak ada nas yang menyebutkannya doa-doa ni. Makna kalau kita nak baca doa boleh tak? Boleh, tetapi jangan sandarkan pada Nabi. Nabi tak buat. Makna kalau kita baca doa ni, ya Allah, aku minta akan Engkau akan tuah dan berkat, dan aku berlindung denganmu daripada sial dan kebinasaan. Kita doa boleh tak? Boleh, tapi jangan sebut dia datang daripada Nabi. Doa semua boleh, tak ada masalah pun. Tak pernah pun kita dengar orang halang sebab berdoa. Mana ada? Doakan satu perkara yang baik, cuma dia tak perlu disandarkan dengan nama Nabi je lah. Pasal Nabi tak buat. Ini anjuran ulama sahaja. Kalau kata disebut oleh ulama, boleh, tak ada masalah. Saya berdoa ni pasal apa? Pasal ulama sebut dalam kitab dia, boleh. Tapi tak disebut pasal Nabi. Dan Nabi tak buat. Maka apa saja yang kita doa, ni disebutkan nanti macam-macam. Dekat muka pun ada doa, dekat telinga pun ada doa, dekat kaki pun ada doa, disebutkan satu persatu. Jadi di tangan pun minta doa juga. Habis daripada doa tu, apa saja kita nak minta, boleh, tak ada masalah. Tak boleh baca bahasa Arab, baca Melayu je lah. Ya Allah, aku minta akan Engkau akan tuah dan berkat, dan aku berlindung denganmu daripada sial dan kebinasaan. Boleh. Tapi kalau dapat hafal bahasa Arab pun boleh, tak ada masalah. Cuma kalau tak boleh, kita bahasa Melayu saja. Okey, kemudian sambung. Kemudian hendaklah engkau berniat untuk mengangkatkan, yakni menghilangkan hadas, atau engkau berniat istibahatus solah, yakni artinya membuat sesuatu yang mengharuskan sembahyang. Dan hendaklah niatmu itu tidak hilang sebelum engkau membasuh muka supaya sah wudukmu. Dan kita tahu dah, bila nak masukkan niat ketika mana basuh muka. Tapi dianjurkan lagi oleh Imam Al-Ghazali ketika mana basuh tangan tu kita dah niat siap-siap dah. Bukan niat siap-siap maksudnya niat di situ, tak. Kita tahu dah kita nak berwuduk. Dan dia kata jangan hilangkan niat ini sehinggalah engkau membasuh muka. Jangan hilang. Daripada basuh tangan kemudian kita nak kumur-kumur, nak masukkan air ke dalam hidung, jangan hilang niat ni. Sehinggalah kita nak ambil air basuh ke muka, di situlah baru masukkan niat. Maka awal lagi disuruh kita niat. Misal jangan hilang niat. Bila hilang niat, maka kita nak baca balik tu susah. Sebut tadi dah pasal setan kan ganggu. Daripada situ dia cuba masukkan.
Awal-awal lagi niat tu dulu masuk. Kemudian ambil air 1 cebok dan berkumur-kumurlah engkau dengannya 3 kali. Dan sungguh-sungguh engkau memutarkan air itu di dalam mulut sehingga sampai ke hujung halkum, bahagian atas kerongkong. Kecuali jika engkau puasa, maka engkau perlahankan berkumur-kumur itu. Mana lepas habis basuh tangan, ambil air 1 cebok, kemudian masuk ke dalam mulut, berkumur-kumurlah. Kumur, putarkan. Kata Imam Ghazali, putarkan betul-betul, hilangkan kekotoran. Takut-takut celah tu ada juga makanan-makanan, sisa-sisa makanan, buang. Bersihkan betul-betul, kumurkan betul-betul, hilangkan sisa-sisa makanan dalam. Kecuali ketika mana kamu berpuasa. Bila berpuasa jangan lampau-lampau sangat. Takut nanti yang masuknya banyak, yang keluarnya sikit. Payah juga tu. Susah juga kita mana pula hilang baki air lagi, punya tertelan sikit. Tu pasal kalau kita kata bila kumur bulan puasa jangan banyak, kurangkan. Kalau tak nak buat boleh tak Ustaz? Boleh. Tak nak buat pun tak apa. Takut terminum. Nama pun tak sengaja, tak apa. Tapi dia nak jaga, okey tak? Dia jaga betul. Dia tak kumur-kumur, dia tak korek hidung, dia tak korek telinga, semua dia jaga. Orang macam ni bagus juga. Tak jaga betul. Tapi yelah, susahlah kehidupan dia. Tak buat apa, diam je. Atas hidung ada pun dia biar je. Payah tu. Padahal korek hidung mana ada batal. Tapi dia jaga betul. Korek hidung mana ada batal, tak. Sebab tu kita kena tahu, sebelum masuk bulan puasa, dia kena tahu dulu serba sedikit tentang ilmu puasa. So takut nanti macam-macam. Soalan ni tu macam-macam lah. Orang tanya, korek hidung batal ke Ustaz? Korek telinga batal ke Ustaz? Macam-macam lah. So tu ni kita nak masuk dah bulan Ramadan ni. Lagi sebulan lebih lagi. Seronok bulan puasa. Maka carilah serba sedikit ilmu pengetahuan tentang puasa, makruh, sah dan batalnya puasa tersebut. Baik, dan baca olehmu ketika itu doa Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasrati az-zikri lak wa thabbitni bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, permudahkan aku untuk membaca kitabmu, yakni Al-Quran, dan untuk memperbanyakkan berzikir kepadamu, dan kukuhkanlah aku dengan perkataan yang kukuh, yakni la ilaha illallah, di dunia dan di akhirat. Maksudnya jadikanlah hidup dan matiku di dalam keadaan beriman. Kita berkumur-kumur, kita minta pada Allah supaya apa? Supaya kita boleh baca Quran. Tak tinggal Quran tu, sentiasa jadikan dia sebagai sahabat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dia kata Nabi SAW, bacalah Quran, nanti besok di akhirat dia akan datang untuk beri syafaat kepada sahabatnya. Sahabatnya ni maksudnya dia sentiasa di dunia pegang Quran. Pegang bukan maksud pegang je, tak. Dia dengan Quran sentiasa baca, ada je dengan. Maka Quran ini kita minta pada Allah supaya kita baca sentiasa. Biasa kebanyakan orang masuk bulan Ramadan, Quran dia tak lepas. Tiap-tiap hari dia baca. Kadang ada yang kejar 30 juzuk pun. Satu hari 1 juzuk, 30 hari genap, cukup 30 juzuk habis. Kadang ada yang lagi awal pun ada. Kan, satu hari 2 juzuk pun ada juga. Satu hari 1 juzuk setengah pun ada juga. Bertadarus lagi. Macam-macam lah yang dia buat. Tapi itu yang kita katakan baca Quran bukan masa Ramadan saja. Ini kita nak masuk Ramadan balik, tapi juzuk 5 tak sampai lagi. Nak masuk Ramadan balik dah, tapi tak sampai lagi juzuk 5. Tak khatam lagi. Tapi Ramadan boleh khatam. Pasal dia masuk je Ramadan, dia boleh baca Quran. Bulan lain kenapa tak boleh? Itu kita kena tanya. Jadi masalah di situ. Pasal masa bulan Ramadan mana ada syaitan Ustaz? Memanglah tak ada. Tapi kenapa masa tu je boleh buat? Sebab tu Allah jadikan bulan Ramadan sebagai sekolah ataupun didikan untuk kita keluar besok. Allah sebut kan last kali ayat dia, yang ayat allazina amanu kutiba alaikumusiyam, last kali la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Bukan masa Ramadan je.
keluar Ramadan tu supaya kamu jadi orang bertakwa. Lepas daripada tu, Syawal jadi takwa, Zulqaidah jadi orang takwa, Zulhijjah jadi orang takwa, Muharram jadi orang, sampai Ramadan balik dia jadi orang takwa. Maknanya Ramadan yang tahun lepas dia berjaya. Dia berjaya ataupun dia berjaya dapat takwa tu. Tapi kalau Ramadan saja dia buat, 2 Ramadan jadi balik semula, Ramadan dia sesaja je lah. Kadang satu lagi pesan, kita ni kadang buka puasa bukan main banyak makanan. Sini nasi biryani, sini nasi kerabu, sini roti john. Roti john paling banyak kan, Ramadan roti john saja. Dalam kitab Penawar Bagi Hati sebut dah benda ni. Dia kata kalaulah kita berpuasa kemudian kita berbuka dengan banyak makanan sebegitu, buat apa kita puasa? Apa pasal kita puasa? Itu disebutkan gitu. Pasal apa kita puasa? Sedangkan kita puasa tu hanyalah untuk mengurangkan kita makan. Tapi kalau kita buka puasa, tadi kita sahur dah. Sahur tadi pun makan nasi sepinggan setengah, makan sepinggan setengah, kemudian kita puasa. Sampai buka puasa maghrib tu nasi 2, air 3 jam. Tanya pasal, oh yang ini breakfast punya, yang ini lunch punya, yang ini petang punya. Digabungkan masuk ke dalam maghrib. Yang itu buat apa kita puasa? Tujuan Allah tak buat gitu. Bukan nak ceritakan puasanya tak sah, sah. Tapi tujuannya salah. Terbaliklah. Buka puasa pun sikit je lah, macam biasa je lah kita makan. Tapi kalau makan banyak-banyak, dia punya tujuan dah lain. Tujuan puasa untuk kita kurangkan makanan. Bila kurangkan makan, nafsu kita kurang. Bulan puasa mana ada nafsu? Kurang nafsu tu. Tuan-tuan puasa ada nafsu naik ke? Ada? Tak ada. Nak tengok orang berjalan pun tak ada masa. Aku dah lapar ni kata dia. Tak adanya kita nak tengok. Bukan nafsu tak ada. Nafsu nak beli ni, nafsu semua hilang. Pasal makanan tak ada. Tapi bila kita makan sentiasa, itu yang menyebabkan nafsu naik. Sebab tu kalau ulama-ulama dia kuat puasa sunat. Bila kuat puasa sunat, nafsunya kurang. Bukan tak nak bagi ada nafsu, tak. Kita ingat nak bagi hilang nafsu, bukan. Tapi nak kurangkan nafsu tu bukan kejar keduniaan semata-mata. Supaya apa? Bila kita berpuasa, nafsu-nafsu untuk di dunia ni kurang. Boleh tak ada nafsu? Boleh. Tapi nak kurangkan. Itu kena. Itu Allah jadikan bulan puasa untuk didikan kita. Bukan sekadar kita kata masuk bulan puasa, itu jamlah kita buat sembahyang sunat, itulah kita buat sedekah, itulah kita baca Quran. Keluar Ramadan tak ada pula. Kan biasa gitu. Keluar Ramadan tak ada pula kita sedekah dah. Kalau bulan puasa tu bukan main sedekah dia. Tiap-tiap petang ada je kita bagi sedekah ke orang, makanan itu, makanan ini. Tapi bila keluar Ramadan tak ada pula. Ni kita kena tahu apa sebenarnya Allah jadikan Ramadan. Satu disebutkan di sini supaya kita berkumur-kumur, kita doa pada Allah supaya kita dapat mudah untuk kita baca Quran. Dan sebutan la ilaha illallah disebutkan di sini supaya kami ini mudah untuk menyebut perkataan la ilaha illallah. Bila nak sebut ni? Nak sebut ni ketika mana kita dalam sakaratul maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang menyebutkan kalimah terakhir dia la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Confirm syurga. Tapi bukan masuk syurga terus. Kalau dia berdosa, dosanya lebih banyak daripada pahala, dia kena pergi neraka dulu. Tapi dia confirm tak masuk syurga, confirm. Habis hukuman dia, dia akan masuk. Satu kadang kita tengok orang kata, "Lah Ustaz, kita kan Islam, last kali mesti kita masuk syurga punya." Belum tahu lagi. Belum tahu lagi. Pasal kita tak tahu kita mati itu Islam ke kafir. So Allah sebut, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kau mati melainkan kau mati dalam keadaan kamu ni Islam. Dan kamu tahu ke kamu mati nanti Islam ke tidak? Tak tahu. Ada orang yang kadang dia orang bukan Islam tapi dia mati dalam keadaan Islam. Ada orang yang kadang dia Islam tapi dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah, tak Islam. Jadi bila orang yang mati dalam keadaan kufur, boleh ke dia masuk syurga? Tak boleh, neraka terus lah.
Cuma kita tak boleh nak cop orang. Oh ni ahli neraka ni ahli syurga ni. Tak boleh. Kita tak ada hak pun. Itu hak Allah saja. Walaupun kita tengok dia buat maksiat, tak boleh. Tengok dia minum arak, tengok dia main judi, kita kata dia ahli neraka dah. Belum tahu lagi. Sesilap dia mati esok dapat keampunan Allah, kita mati tak dapat keampunan. Dia yang selamat masuk syurga, kita yang tak selamat. Itu susah. Satu, kita nak tanda orang ahli, dia ahli syurga atau neraka, tak boleh. Ini hak Allah. Jadi kita cuma boleh menghalang dia saja daripada kemungkaran yang dilakukan. Itu saja. Suatu bila sebutkan di sini la ilaha illallah, ini bila sebut masa sakratul maut. Senanglah ustaz, bukan susah benda pun. Sebut jelah, nanti besok senang hati sebut la ilaha illallah. Bukan kata senang. Yang sebutan la ilaha illallah tu bukan mulut kita yang akan sebut, bukan kekuatan kita yang sebut. Yang akan sebut la ilaha illallah besok ni amalan kita. Banyak amalan kita, mudahlah kita sebut la ilaha illallah. Kalau banyak buat maksiat, ingat senang nak sebut la ilaha illallah, payah. Tengah-tengah menari kat kelab malam tu, mati di dalam kelab malam tu, ingat senang sebut la ilaha illallah malam tu. Dan dah buat maksiat, kan, duduk pula kat tempat maksiat. Mana boleh senang? Susah. Yang menyebabkan senang apa dia? Amalan yang kita lakukan di dunia. Sebelum mati, mudah dia sebut la ilaha. Tapi kalau dia tak sebut la ilaha illallah, Ustaz, itu di antara dia dan Allah. Kita pun tak boleh nak cop dia itu ahli itu. Kita tahu dah dia orang Islam, cukup sekadar kita tahu dia orang Islam. Dia tak sebut, di antara dia dan Allah. Kalau dia sebut, yang dia sebut ini untuk memberikan pengajaran pada kita, mana kita tahu dah dia mati dalam keadaan Islam, cukup. Satu, kalau ada orang yang nazar, yang tenat, sebut la ilaha illallah kat telinga dia. Sebut la ilaha illallah sampai dia sebut. Bila dia dah sebut la ilaha illallah, dah cukup. Jangan sebut banyak kali, penat dia. Dia pun nak taruh tu dengan sakratul maut, kita dah paksa dia pula. Satu lagi pesan, kalau orang yang baca Yasin sebelah orang nazak ni, biar betul-betul orang yang pandai baca. Kadang orang yang mati ni, orang yang nazak ni, dia ada yang pakar dalam Quran, ada yang pandai dalam baca Quran. Dia tak boleh dengar orang yang salah baca Quran. Lepas tu kalau orang yang betul mahir dalam baca Quran, tajwidnya betul, boleh, silakan baca. Tapi kalau orang baru merangkak, tu tak payah. Luar tu pun tak apa. Jangan bagi dia dengar. Takut dia dengar tu orang yang pakar dalam Al-Quran ataupun yang mahir dalam Al-Quran. Jadi begitulah disebutkan bahawa kalau dah dilafazkan la ilaha illallah, maka di Islam. Pasal nanti bila dalam sakratul maut, lagi syaitan bertungkus lumus. Syaitan kan kerja dia menghasut manusia. Tadi disebut orang yang beruduk pun dia kacau, orang yang semayang pun dia kacau, orang nak mati lagi tu dia kacau. Pasal tak ada tenaga dah, kekuatan tu tak ada dah. Sekarang ni dia ada dengan kita, syaitan. Dia pun dengar, ada juga dia dengar dengan kuliah ni, tapi tak nampak lah. Nampak saya pun tak ada ceramah ni. Tapi sebab apa dia tak kacau kita? Pasal kita iman kuat lagi. Kan kita duduk dalam ni, dalam majlis ilmu. Dia nak kacau pun lah kacau-kacau sikit-sikit. Tapi besok bila kita nak mati besok, nazak, dalam keadaan lemah, siapa boleh tolong? Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq, kata Allah. Ketika mana orang yang berada dalam roh, roh dah, kata Allah, bagi tahu siapa boleh tolong kamu sekarang. Siapa yang boleh tolong? Dulu dalam dunia mungkin banyak orang boleh tolong dia. Mungkin dia ada bodyguard banyak, 10 bodyguard belah kanan, 10 bodyguard belah kiri. Dia nazak besok, bodyguard ni pun tak boleh buat apa dah. Oh, bos kita nak mati dah ni katanya. Kata dia, dia bukan boleh buat apa pun. Yang boleh tolong tu amalan dia saja. Yang boleh tolong ketika mana nak mati esok, amalan dia saja. Siapa boleh tolong dia? Syaitan tu kata, bila iblis kata ni anak Adam nak mati dah ni, ketika inilah tungkus lumuslah sesatkan dia. Kalau dia mati esok, tak ada dah masa untuk kita nak sesatkan. Habis dah mati, dia nak sesatkan apa? Tu last. Orang yang banyak buat maksiat, dia akan kacau ketika mana sakratul maut. Sebab Nabi sebutkan ketika mana orang sakratul maut, dua syaitan akan menyerupai mak ayah kita datang. Yang nampak siapa? Orang yang nazak tuju. Yang keliling dia tak nampak. Tentu kadang kita tengok orang yang nazak macam-macam gaya.
tangan ternaiklah, tengok ke atas, tengok kiri, dia sedang memandang syaitan dua. Yang menyerupai ayah datang, wahai anakku, kata dia, marilah ikut agama ayah. Agama ayah ni yang benar ni, agama Yahudi. Kita ni tak ada ilmu, tak ada iman, tak ada amal, duk ikut dia. Sayang ayah kan, kita ikut. Ni last kerja syaitan. Tak ada dah, last datang kita pun ikut. Sedang ikut, Allah matikan dia, habis. Dia tak mati dah dalam keadaan Islam, kufur. Jadi bila mati dalam kufur, boleh tak masuk dalam syurga? Yang ada orang kata, last sekali kita mesti masuk syurga je ustaz. Kata dia, sebut begitu pun boleh cakap kufur tu. Mana kita tahu kita syurga ke tidak? Jadi bila kita katakan begitu, dia mati dalam keadaan kufur, dia bukan mati dalam keadaan Islam. Dia akan duduk dalam neraka selama-lamanya, walaupun asal kita lahir tadi Islam. Sebab yang membuatkan tentunya kita syurga ataupun neraka saat kematian kita. Mak pula datang, wahai anakku, mari ikut agama mak ni. Kau sayang mak kan? Sayang. Ikut agama mak ni, betul ni agama Nasrani. Kita sayang mak kita pun pergi ikut dia. Bila ikut dia, Allah tarik nyawa kita dalam keadaan kita kufur, habis. Mati juga dalam keadaan kita kufur. Ni yang kita tak boleh tahu. Kita ni walaupun Islam, kita tak boleh tahu kita masuk syurga juga. Ustaz, macam mana kita nak tahu antara malaikat yang datang ada nyawa ataupun syaitan yang datang dengan kita? Dia menyerupai malaikat, syaitan ini dia akan menyerupai mak ayah. Tapi bila amalan kita ada, malaikat dia akan halang syaitan ni. Malaikat dia akan halang syaitan ni daripada dia ganggu kita. Dia akan ada, tapi kita tak dapatlah lihat wajah betul malaikat tu. Dia akan cabutlah nyawa. Cuma dia akan lihat roh dia naik saja. Orang yang nak mati, dia akan lihat roh dia akan keluar ke mana? Ke atas. Sebab tu kadang kita tengok orang yang mati, roh matanya dia akan bergerak ke atas. Ada pendapat mengatakan begitu. Bukan sebab yang syaitan ni dia akan datang untuk masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau kita belajar, kita dah tahu dah di dalam dunia ni pun kita belajar agama Yahudi dan Nasrani itu pun sesat. Suatu kita kata ketika mana kita dalam sakaratul maut, mana kita nak tahu? Kekuatan kita tak ada. Masa tu kekuatan tak ada. Yang boleh kuatkan kita apa? Amalan. Jadi amalan ini yang akan buatkan dia jadi halang. Yang halang siapa? Malaikat. Malaikat dia tak boleh, mana syaitan dia tak boleh datang, sebab malaikat dia jaga orang-orang yang beramal, orang-orang yang ada ilmu, alim, amal dan seumpama, orang yang bertakwa pada Allah. Dia tak kena ganggu. Kena tapi dia tak teruklah macam orang buat maksiat. Jadi itu yang bahaya. Jadi yang nak confirm yang Nabi sebutkan tadi, man kana akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ini yang Nabi sebutkan, confirm dia akan masuk syurga walaupun dia masuk neraka dulu. Siapa yang sebut perkataan la ilaha illallah dalam keadaan dia nazak tu, lepas tu mati, dia akan masuk dalam syurga walaupun dia ada dosa. Tapi kena hukuman dululah kalau dosanya banyak. Tapi kalau kita sebut tadi, kalau dia tak sebut, itu di antara dia dan Allah. Yang sebut tadi itu sebab nak menunjukkan kepada orang yang masih hidup ni. Samalah talqin. Kita baca talqin di kubur, kan kita baca talqin, kita berpesan dekat jenazah bawah tu, kalau ada malaikat datang, jangan kamu takut, jangan. Dia pun jawab, memanglah kau tak takut, kau kat atas, aku kat bawah, kata. Tapi sebenarnya talqin tu untuk apa? Untuk kita yang dengar ni kat atas ni. Wahai si mati, kita sebut wahai si mati tu untuk kita juga. Orang yang belum mati ni. Tapi yang untuk imam tu tak cakap lah. Kalau cakap, habis orang marah dia. Jadi yang kita sebut tu untuk pengajaran orang yang hidup ni, untuk orang yang hidup. Jadi ini yang menyebabkan kita boleh sebut perkataan la ilaha illallah, disebabkan amalan. Bukan susah pun sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah satu perkataan yang sangat senang kita sebut. Tak perlu buka mulut besar-besar, tak perlu. Orang yang nazak pun boleh sebut la ilaha illallah. Tak payah gerak mulut pun, lidah je. Kan? Tapi disebabkan beratnya pasal apa? Pasal kita banyak manusia. Tapi kalau amalan kita kuat,
dia akan mudah sebut. Satu, ulama-ulama dia sentiasa beramal. Ada satu kisah seorang ulama nazak, dia tok guru lah, tok guru nazak tenat dah. Ada anak-anak murid di sebelah dia lah. Anak murid ni takut nak ajar tok guru dia perkataan la ilaha illallah, takut. Yelah kan tok guru kita orang begini, orang lama dulu dia hormat guru. Nak sebut dengan tok guru pun segan. Takkanlah anak murid nak ajar tok guru la ilaha illallah. Tapi ada seorang anak murid yang cerdik, pandai. Apa dia buat? Dia baca hadis man kana akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Dia baca hadis ni. Tetapi dia salahkan, sengaja disalahkan. Dia baca sebelah tok guru dia. Tapi dia tak salahkan matan, dia salahkan sanad. Dia terbalikkan sanad sengaja. Jadi bila dia baca salah, tok guru dia dengar. Bila tok guru dia dengar, dia kata salah kamu baca tu. Dia membaca hadis tu man kana akhiri, dia membetulkan man kana akhiri kalami la ilaha illallah, Allah tarik nyawa dia. Dia mati dalam keadaan dia sebut la ilaha illallah. Hebat orang ni. Anak murid pun hebat, tok guru pun hebat, mati dalam keadaan sebut la ilaha illallah. Ini yang kukuhkan kita minta pada Allah dalam doa yang disebutkan tadi bila kumur-kumur tadi, supaya kita mudah sebut la ilaha illallah tu. Ketika mana? Ketika bila ada dalam sakratul maut besok. Sekarang kita sebut mudah je, tapi besok di sakratul maut ini yang akan payah. Jadi kita nak buat apa? Banyakkan amalan, banyakkan ibadat, supaya besok tak ada lagi gangguan-gangguan syaitan, dan malaikat yang akan bantu kita menghalang daripada gangguan-gangguan syaitan. Baik, wallahu alam, saya cukup sekadar itu dulu. Bulan harapan kita akan sambung. Masih lagi dalam bab wudu. Kita akan sambung bab kumur-kumur, bab hidung, muka dan seterusnya sehinggalah habis wudu insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.